Allah mencabar. Manusia mampu guna, tapi siapa yang mencipta? Adakah mustahil dan susah bagi Allah untuk mengadakan hari kebangkitan juga? Senang. Untuk melingkupkannya? Senang. Ini adalah kekuasaan Allah. Selepas cerita tentang nikmat ataupun ashabus syimal, sebab ashabus syimal adalah orang yang suka mendustakan kata-kata Allah. Bila orang yang mendustakan kata-kata Allah, bila nak sebut tentang syurga neraka, dia tak boleh align dengan kepala otak dia. Jadi bila tak boleh align dengan kepala otak dia, Allah bawa yang boleh align dengan kepala otak dia. Pertuhankan mentalisme. Ini bukti mentalisme. Ada 4 bukti. Bukti air mani ke, bukti tumbuhan, bukti air, dan bukti api. Kau patahkan hujah satu persatu. Ibaratnya Allah akan kata begitu kepada ashabus syimal. Kita ada dari mana? Bukti Quran pun tak boleh lawan. Bukti daripada materialisme yang depan mata pun tak boleh lawan. Sebab banyak yang masuk Islam, ya, apabila menghayati perkara itu, barulah ada nak habis satu suruh bagi suruh yang banyak, iaitu keagungan Al-Quran. Lepas dia cerita tentang apa tadi? Tentang kekuasaan, ditutup dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kepada Tuhan Allah yang Maha Agung. Menunjukkan kepada kita banyak berat nampak benda-benda yang agung, bukan kata fuyo OMG. Disuruh kita mengajar untuk bertasbih pada Allah yang besar. Subhana rabbiyal azim. Cuba boleh juga nama Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Ini doa ketika mana kita rukuk, kan? Sesiapa yang membaca tasbih ini dalam riwayat lain, dia telah menanam satu pokok kurma yang hebat dalam syurga. Ya. Dan ditutupkan dengan cerita tentang nikmat-nikmat yang empat ini dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau tengah baca Al-Waqiah, tengah sembahyang subuh pun, imam ada sebut fasabbih bismi rabbikal azim. Orang yang tak belakang, walaupun tak rukuk lagi, dia kena sebut subhana rabbiyal azim. Sebab menunjukkan kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itulah pun sunnahnya dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Lepas cerita tu, Allah balik kepada cerita satu benda yang penting. Sebab Allah nak tunjukkan, kadang-kadang ada orang buta Quran, tak boleh nak baca terjemahan malas. Nak mengaji dekat UTP pun cerita sains pun malas juga. Apa lagi yang nak boleh? Apa lagi bila dah tengok alam pun tak kerti, nak belajar sains pun tak nak. Allah kata cubalah pergi dekat Quran. Quran ini adalah mukjizat yang kekal hingga akhir zaman. Belajar isi kandungan. Maka diceritakan tentang satu tempat dan keagungan Al-Quran dengan Allah bersumpah. Wa inna wa la uqsimu. Apa ayat ini? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah sebelum cerita tentang keagungan Al-Quran, dia bersumpah dengan tempat-tempat bintang yang begitu dahsyat. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan penemuan bintang yang baru, yang jauh daripada galaksi Milky, ya, yang dapat didetek besar. Dan benda ini hanya dapat didetek menggunakan kelas cahaya, dan menunjukkan bahawa benda bintang-bintang ini ada satu ciptaan yang besar. Kalau kita tengok pada struktur bintang-bintang yang lebih besar daripada matahari, Antares, Betelgeuse, dan seumpama dengan, kita akan tengok bumi ini umpama debu-debu dan kuman-kuman. Bukan debu dia, kuman yang berterbangan dekat angkasa ciptaan Allah. Maka bila itulah gambaran yang besar yang bintang, Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang dia ciptakan sebelum nak cerita tentang keagungan Al-Quran. Sebab nak menunjukkan penting. Sesuatu lepas orang berkaitan, sesuatu lepas sumpahan dalam Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha wa duha, la uqsimu bimawaqi'in nujum, la uqsimu bihadzal balad. Segala yang ada sumpah, bila Allah sendiri bersumpah, kadang-kadang Allah bersumpah dengan makhluk. Demi matahari, demi bulan, demi bintang. Ini boleh bagi Allah, tidak boleh bagi makhluk. Kena pegang, jangan kat depan ni. Demi kasih UTP, aku wallahi tak tipu kau, tak boleh, haram, ya. Tetapi yang boleh bersumpah dengan makhluk, demi gelas ke, demi bintang ke, hanya Allah SWT. Dan ambil kaedah,
Lepas Allah bersumpah, lepas itu mesti ada mesej yang penting yang disampaikan. Mesti. Cuba cari apakah mesej yang berada selepas itu. Dan Allah nak tekankan bahawa kembali balik kepada Quran. Dan Quran itu disebut wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun adalah di tempat yang tinggi yang ditunjukkan